Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada 15 November 2020, kami telah menemu bual salah seorang pegawai pemulihan di Pusat Koreksional Dungun dengan menggunakan aplikasi Webex sebagai medium untuk melakukan sesi temu bual. Temu bual ini dilakukan bagi mendapatkan maklumat dan juga perkongsian daripada Tuan Syafiq Daus yang merupakan pegawai di pusat tersebut. Tuan Syafiq Daus sudah berpengalaman selama 7 tahun di Jabatan Penjara Malaysia. Selama 5 tahun, Tuan Syafiq Daus bertugas di Penjara Pokok Sena Kedah dan sekarang merupakan tahun kedua di Pusat Koreksional Dungun ini. Kelayakan yang diiktiraf dan diperolehi oleh beliau ialah Tuan Syafiq Daus telah mempunyai lesen dalam ujian saingan air kencing di Jabatan Penjara Malaysia, mentadbir alat ujian psikologi bagi kalangan panduan penjara dan tenaga pengajar training of trainer bagi model pemulihan penjara. Saya Nur Yasmin Amira binti Mahdi akan menerangkan tentang model yang digunakan berdasarkan temu bual yang telah dijalankan bersama Tuan Syafiq Daus, iaitu salah seorang pegawai pemulihan di Pusat Koreksional Dungun. Berdasarkan temu bual, Tuan Syafiq Daus telah menjelaskan tentang beberapa model yang digunakan. Antara model yang digunakan ialah KAIKO, iaitu Know Yourself, Know Others. Yang kedua adalah Counselling. Yang ketiga HAN. Yang keempat TC, iaitu Therapeutic Community. Dan yang kelima adalah Pendidikan Agama. Yang pertama KAIKO iaitu singkatan daripada kenali diri, kenali orang lain, yang mana kita perlu kenal diri kita terlebih dahulu sebelum kita kenal banduan dan ajar banduan bagaimana untuk dia kenal diri dia. KAIKO adalah berbentuk ujian psikometrik yang perlu dijawab oleh banduan. Yang kedua adalah kaunseling. Kaunseling mempunyai skop yang luas iaitu antaranya psikologi, intervensi kaunseling ke arah program pemulihan yang sangat efektif. Antara aspek ditekankan dalam kaunseling pula ialah cara pencegahan jati diri, pembentukan tingkah laku serta hubungan kekeluargaan. Yang ketiga adalah HAN. HAN berada di bawah kaunseling. HAN juga berbentuk soalan psikometrik. Yang keempat adalah TC, iaitu Therapeutic Community, lebih kepada persekitaran. Banduan diberi pendedahan dengan aktiviti bersosial. Yang kelima adalah pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan unsur penting dalam program pemulihan. Pendekatan agama ini diterapkan melalui kelas keagamaan seperti kelas akidah, syariah, akhlak, Al-Quran, sirah Nabi serta aktiviti-aktiviti kerohanian. Kesesuaian model yang digunakan di organisasi ini merupakan satu model yang sesuai dengan persekitaran dan juga penghuni yang berada di organisasi tersebut. Hal ini kerana model-model yang digunakan di organisasi ini adalah model seperti pendekatan kerohanian, counselling, KAIKO, HAN dan juga TC, Therapeutic Community. Model-model ini memberi kesan yang baik kerana Tuan Syafiq Daus ada menyatakan bahawa 70% daripada banduan yang telah keluar daripada pusat pemulihan ini mempunyai sasiah diri yang baik apabila mereka kembali ke pangkuan masyarakat. Pendekatan kerohanian ditekankan di organisasi ini kerana 80% daripada penghuni ini adalah beragama Islam. Jadi pendekatan yang kerohanian ini menjadi satu pendekatan yang sangat baik dan sesuai untuk digunakan atau diterapkan di dalam pusat pemulihan ini. Dan juga pegawai pemulihan juga ada menyediakan kelas-kelas seperti kelas Al-Quran, kelas akidah dan juga aktiviti kerohanian yang lain untuk memupuk jati diri mereka menjadi seorang Muslim yang lebih baik, di mana hati mereka akan menjadi lebih terang dan mereka akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik pada masa hadapan. Jadi ini menunjukkan bahawa model-model yang diperkenalkan di pusat pemulihan ini menjadi satu model yang sesuai dan boleh diteruskan.
Menurut Tuan Syafidaus, terdapat 20% banduan yang tidak akan berubah. Hal ini kerana apabila pihak Pusat Koreksional mengadakan program-program keagamaan seperti meminta mereka untuk menghafal surah dan solat dan mengaji, ada terdapat di antara mereka yang tidak tahu dan tidak mahu berubah. Perkara ini akan menyebabkan mereka akan terus terlibat dengan masalah penagihan dadah. Keberkesanan yang dapat dilihat dalam penggunaan rawatan daripada segi agama ini ternyata dapat dilihat membantu mereka yang benar-benar ingin berubah. Namun ianya masih tidak dapat lagi membantu mereka yang terlibat dengan penagihan dadah yang tidak mahu berubah disebabkan oleh faktor masih tiada kekuatan dan tetap pada pendirian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah di Wilayah WT Azami. Seterusnya kita pergi kepada cabaran pelaksanaan model rawatan. Jadi untuk seseorang kaki tangan ataupun pegawai penjara, mereka perlu menjalani kursus terlebih dahulu supaya mudah untuk melaksanakan model rawatan tersebut. Jadi di dalam kursus ini mereka menerangkan cara penyediaan dan juga pelaksanaan model rawatan tersebut. Kerana tidak mudah untuk melakukan model rawatan ini, kerana banduan begitu susah untuk dijinakkan ataupun dilembutkan hati mereka. Jadi dengan ada model rawatan ini dapatlah membantu memulihkan banduan-banduan yang ada di dalam penjara. Malah pegawai penjara juga perlu tangani banduan tersebut dengan cara kekerasan, hanya menggunakan suara sahaja. Saya akan menerangkan tentang persepsi rawatan yang sedia ada di Pusat Koreksional Dungun. Terdapat beberapa rawatan iaitu KAIKO, HAN, Psikologi Keagamaan dan TC. Menurut Tuan Syafidaus, rawatan-rawatan tersebut di Pusat Koreksional Dungun amatlah berkesan. Namun, keberkesanan rawatan bergantung kepada seseorang individu sama ada ingin mempelajari atau tidak. Pada mulanya, akan pelajari secara paksaan dan sememangnya sukar untuk mengikuti rawatan-rawatan yang telah disediakan. Saya Fatin Manisa binti Ma'aruf. Saya akan menerangkan cadangan penambahbaikan yang dikemukakan oleh Tuan Syafidaus yang perlu dilakukan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Cadangan yang pertama adalah beliau menekankan agar semua banduan yang beragama Islam sekiranya boleh, mereka perlu menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Dan cadangan penambahbaikan yang kedua adalah beliau ingin menghantar ke semua banduan untuk melanjutkan pengajian bermula dengan peringkat SPM bagi mereka yang belum mengambilnya. Seterusnya menghantar mereka melanjutkan pengajian ke peringkat universiti, iaitu dalam bidang ijazah sarjana muda. Dan bagi banduan yang berkebolehan, bolehlah menyambung pengajian ke peringkat PhD. Kerana bagi beliau, tidak ada yang mustahil meskipun mereka ini hanya banduan. Dan penambahbaikan yang terakhir adalah beliau mencadangkan agar memantapkan modul-modul yang sedia ada dengan menambah bilangan anggota-anggota yang berkhidmat dalam Jabatan Penjara Malaysia. Hal ini kerana bagi memudahkan kawalan keselamatan ke atas banduan sekiranya pihak penjara ingin membawa banduan ke penjara yang lain bagi menuntut ilmu. Secara kesimpulannya, kaedah yang paling berkesan dalam usaha untuk memulihkan para banduan ini terutamanya yang bagi yang beragama Islam, di mana kaedah kerohanian dan juga sasiah diri merupakan salah satu kaedah yang paling berkesan, di mana dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan seperti mewajibkan solat 5 waktu secara berjemaah, melakukan solat sunat dan juga membaca ayat suci Al-Quran, amat membantu diorang dari segi untuk memulihkan kekuatan dalaman sepertinya emosi, jiwa dan juga pemikiran dia. Maksudnya dengan penyerapan nilai agama ni tidak mustahil lah diorang untuk kembali ke arah penyalahgunaan bahan ini tidak akan berlaku. Sebab dengan adanya pegangan agama, para banduan atau para penagih ini mempunyai kekuatan lah untuk tidak kembali ke arah penagihan semula dan sekaligus membantu diorang untuk berubah. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.